Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada saya, iaitu Eliani Anak Serban, Aiman Marzuki Benza Adli dan Andrea Anak Nopis. Hari ini kami akan membincangkan tentang fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental merupakan ciri atau sifat bunyi yang menumpangi sesuatu fonem. Terdapat 5 ciri utama fonem suprasegmental, iaitu yang pertama ialah tekanan, yang kedua ialah nada, yang ketiga ialah intonasi, yang keempat ialah jeda dan yang kelima ialah panjang pendek. Fonem suprasegmental ini amat penting bagi menentukan maksud ayat dan membolehkan ayat tersebut dilafazkan seiring dengan perasaan atau emosi penuturnya. Misalnya, emosi penutur ialah perasaan marah, sedih ataupun gembira. Oleh itu, pada hari ini kami akan memfokuskan tentang ciri fonem suprasegmental yang kedua, iaitu nada. Dalam pertuturan biasa, nada suara penutur sentiasa berubah-ubah. Ada kalanya meninggi dan ada ketikanya merendah. Apabila nada suara meninggi, wujudlah intonasi menaik. Begitu juga sebaliknya, apabila nada suara rendah, wujudlah intonasi menurun. Apabila nada suara berada pada sesuatu kelangsingan yang agak lama, wujudlah intonasi mendatar. Perubahan intonasi dalam ucaran menggambarkan percakapan dan emosi penutur semasa berkomunikasi. Secara keseluruhan, intonasi dalam pertuturan dapat diteliti melalui tingkat nada pertuturan itu. Biasanya, tingkat nada dalam intonasi ditanda dengan angka 1, 2, 3 dan 4. Angka 1 merupakan nada yang paling rendah, manakala angka 4 nada yang paling tinggi. Nada 2 merupakan nada yang memulakan ucaran dan nada 3 dianggap sebagai nada tekanan. Dalam bahasa Melayu, tingkat nada ini dipengaruhi oleh jenis, ragam dan susunan ayat yang diujarkan. Jenis ayat penyata, ayat tanya dan ayat perintah mempunyai tingkat nada yang berbeza. Ketiga-tiga jenis ayat ini dimulai dengan angka 2. Namun, ayat tanya diakhiri dengan angka 4, iaitu nada suara ditinggikan. Perbezaan juga terdapat dalam tingkat nada ragam ayat paisif dan ayat susunan songsang. Baiklah, nada pertama iaitu nada tinggi. Nada tinggi ni kebiasaannya digunakan ketika kita ingin menegaskan sesuatu ataupun dalam keadaan yang marah. Contohnya, adik, pergi makan. Kita menegaskan seseorang itu untuk melakukan perkara tersebut dalam keadaan yang marah ataupun tidak berpuas hati. Yang kedua ialah nada yang mendatar. Apabila seseorang itu menggunakan nada yang mendatar, nada tersebut tidak diikuti dengan perasaan. Apabila penutur menggunakan nada yang mendatar ketika bercakap, penutur itu tidak menunjukkan apa-apa perasaan, mahupun sedih ataupun gembira ataupun marah. Contohnya, adik pergi makan. Mesej yang ingin disampaikan itu dapat, tapi perasaan itu tidak. Okey, yang ketiga ialah menggunakan nada yang rendah. Apabila seseorang itu menggunakan nada yang rendah, maksudnya si penutur tersebut dalam keadaan yang sedih atau lesu. Contohnya, adik pergi makan. Dan kita nampak bahawa ayat itu tak ditegaskan.